Assalamualaikum pelajar 4 Bina dan 4 Syifa. Cikgu akan sambung hari ini dengan topik 4.3 protein dan 4.4 lipid. Okey, jadi cikgu minta maaf lah atas kelewatan cikgu menghantar link. Okey, jadi cikgu nak awak buka buku teks sambil dengar apa yang cikgu sampaikan ni. Cikgu nak awak buka buku teks muka surat 76 dan 77. Okey, jadi cikgu harap awak nampaklah slide cikgu. Jadi hari ni kita akan buat dua topik, 4.3 protein dan 4.4 lipid Okey. Sebenarnya awak telah pun belajar, cikgu rasa masa menengah semasa sekolah rendah pun dah belajar tentang protein. Okey, menengah rendah pun dah belajar tentang protein. Tetapi hari ini kita akan belajar dengan lebih mendalam tentang protein dan lipid. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut kepada tajuk protein, cikgu nak awak tengoklah pada badan awak ni, pada seluruh badan awak, tubuh badan kita, mana bahagian-bahagian yang terbina daripada protein. Sebab biasanya kalau protein awak nampak dalam makanan sahaja deh. Awak nampak dalam ayam ada protein, dalam daging ada protein. Tetapi pada badan kita juga banyak struktur-struktur badan kita ni terdiri daripada protein. Okey, yang pertama darah. Okey, darah kita sendiri tu adalah terdiri daripada protein. Okey, dia kata the hemoglobin protein carries oxygen in your blood to every part of your body. Jadi dalam darah ada protein hemoglobin. Ada hemoglobin. Tahu hemoglobin ni ialah yang terdapat pada sel darah merah. Jadi hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh badan. Okey. Jadi darah kita terdiri daripada protein. Okay. Yang kedua, brain and nerve. Otak dan saraf awak. Okey, dia kata ion channel proteins control brain signaling by allowing small molecules into and out of nerve cell. Jadi otak kita, saraf kita mengandungi protein protein penghubung, ion-ion protein penghubung yang mengawal tindak balas otak kita, yang mengawal maklumat yang diterima oleh sistem saraf. Okey, jadi ini pun terbina daripada protein. Okey, yang ketiga enzim. Okey, enzim yang terdapat dalam badan kita, yang terdapat dalam air liur, in your saliva, dalam perut awak, and a small intestine are proteins that help you digest food. Jadi enzim pun berasal daripada protein. Maknanya enzim ni terdiri daripada protein, dan enzim banyaklah yang terdapat dalam air liur kita, terdapat dalam perut kita, dalam duodenum kita. Jadi enzim ni membantu mencerna makanan. Okay. Yang keempat, cellular construction workers. Huge clusters of protein form molecular machines that do your cells heavy work, such as copying genes during cell divisions and making new proteins. Okey, jadi ni maksud dia sel membentuk sebahagian besar protein membentuk sebahagian besar sel-sel dalam badan kita, sebab dalam sel ada nukleus, dalam nukleus ada maklumat genetik. Jadi maklumat genetik tu terdiri daripada protein. Okey, lagi antibody. Antibodies are proteins that help defend your body against foreign invaders such as bacteria and viruses. Jadi antibody kita yang kita gunakan untuk melawan bakteria dan virus juga berasal daripada protein, terbina daripada protein.
Okay, cellular messengers. Receptor proteins start the outside of your cells and transmit signals to partner proteins on the inside of the cells. Okay, receptor protein ni ialah protein pengesan, maksudnya yang berkait dengan sistem saraf kita. Jadi dia akan terima apa sahaja signal, rangsangan dan kemudian kita hasilkan tindak balas. Jadi itu pun terbina daripada protein. Okay, lagi muscle. Otot-otot awak ni, daging-daging awak ni, masa-masa awak ni juga dipanggil sebagai aktin dan myosin yang terdiri daripada protein. Okey, dan akhir sekali hair and nails. Rambut dan kuku awak adalah juga protein yang membentuk kuku dan rambut awak dan merupakan komponen utama feathers, wool, claws, scales, horns and hoof. Apa yang membentuk tanduk, yang membentuk taring dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan semua yang ada pada badan kita ni hampir kesemuanya terdiri daripada protein. Okey, sekarang kita nak pergi kepada protein lah. Okey, jadi protein ni ialah sebatian organik kompleks. Kenapa sebatian organik? Kerana ia terdiri daripada unsur C. Sebab dia ada unsur C. Ingat tak minggu lepas cikgu kata kalau air H2O, tak ada C kan? Bila tak ada C, ia bukan sebatian organik. Kalau ada karbon C, maka dia akan jadi sebatian organik. Jadi protein ni ialah sebatian organik kerana dia ada unsur karbon, oksigen dan nitrogen. Boleh ke? Sebab minggu lepas kita dah belajar tentang air dan karbon dioksida. Air dan karbohidrat. Air dan karbohidrat. Air H2O. Tak ada C. Tak ada karbon. So bila tak ada karbon, dia sebatian bukan organik. Okey, kalau karbohidrat, dia terdiri daripada unsur CHO, CHO. Okey, terdiri daripada unsur CHO, CHO. So ada C. Jadi karbohidrat ni adalah sebatian organik sebab ada C. Kalau protein, dia terdiri daripada unsur CHON. Itu beza dia. Dia terdiri daripada unsur CHON. Apa dia? Karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Dan ada juga banyakkan protein juga, ada sesetengah protein dia bukan setakat ada CHON je, dia ada unsur sulfur dan fosforus. Okey, dia bukan CHON saja, ada sesetengah protein tu tambah lagi, ada unsur sulfur dan fosforus. Okey. Makanan yang kaya protein ialah ikan, daging, susu, kacang dan telur. Okey, semua protein terdiri daripada satu atau lebih polimer yang dikenali sebagai polipeptida. Okey, lepas ni kita akan tengok kalau satu kita panggil apa, kalau dua kita panggil apa, kalau banyak kita panggil apa. Contoh macam karbohidrat. Kalau satu monosakarida. Kalau dua disakarida. Kalau banyak polisakarida. Itu karbohidrat. Hari ini kita nak belajar protein. Polipeptida daripada monomer yang kita panggil asid amin. Awak kena tahu kalau ringkas monomer kita panggil apa. Kalau satu kita panggil apa, dua panggil apa, tiga banyak panggil apa. So cikgu ulang balik untuk karbohidrat. Kalau karbohidrat tu ingat tak cikgu kata stokor, kompleks, stokor, kompleks tu karbohidrat. Kalau unit ringkas dia, monomer dia kita panggil glukosa. Monomer ni unit ringkas. Ringkas dia terbina pada ringkas tu ke apa? Glukosa. Kalau satu monosakarida, dua disakarida, banyak polisakarida. Tu kalau karbohidrat. Kalau protein, kalau protein monomer dia, unit ringkas dia asid amino. Ingat karbohidrat glukosa. Kalau protein, asid amino. Okey, kemudian, kita tengok nota pada buku teks. Kita baca dulu. Sekejap cikgu tukar
Kenapa tak jadi ni? Okey, kita tukar highlighter. Okey, protein ialah sebatian kompleks. Stoko. Kita panggil protein. Terdiri daripada unsur CHON kan? CHON. Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Kebanyakan protein juga ada yang mengandungi unsur sulfur dan fosforus. Makanan yang kaya dengan protein ialah ikan, daging, susu, kacang dan telur. Semua protein terdiri pada satu atau lebih polimer yang dikenali sebagai polipeptida. Setiap polipeptida dibina oleh monomer atau unit ringkas yang dikenali sebagai asid amino. Jadi stoko tu protein dibina daripada unit ringkas asid amino. Suatu polipeptida boleh terdiri daripada 50 sehingga beribu-ribu molekul asid amino. Asid amino terangkai bersama melalui proses kondensasi. Ingat tak cikgu kata kalau dia membina, daripada satu kita bina banyak jadi stoko, proses kondensasi. Dia sama je, karbohidrat ke, sama je, lipid ke, kalau membina jadi stoko banyak tu, kondensasi. Okey, dipeptida terdiri daripada dua molekul asid amino yang dirangkai bersama oleh ikatan peptida melalui proses kondensasi. Dalam proses itu molekul air disingkirkan. Kondensasi seterusnya boleh merangkai lebih banyak asid untuk membentuk satu rantai polipeptida. Okey, jadi macam ni, dengar molek. Kalau stoko protein, protein ni terbina daripada unit ringkas ni, unit ringkas iaitu asid amino. Okey. Jadi kalau satu kita panggil peptida. Kalau dua dipeptida. Kalau banyak polipeptida. So, ingat tak minggu lepas cikgu akan buat perbezaan dengan karbohidrat. Dengar. Stoko kita panggil karbohidrat. Maknanya dia ni struktur kompleks. Stoko. Cikgu suka panggil stoko sebab nak tunjuk dia tu besar, kompleks, karbohidrat. Okey. Kalau karbohidrat, ia terbina daripada unit ringkas. Unit ringkas iaitu, awak faham ke unit ringkas ni maksudnya satu yang ringkas. Iaitu glukosa. Okey. Kalau dia terbina daripada satu molekul glukosa saja, maka kita panggil dia monosakarida. Mono tu satu. Kalau ada dua glukosa, disakarida. Kalau banyak, polisakarida. Okey. Jadi satu campur satu nak jadi stoko tu, kita panggil proses kondensasi. Kalau daripada stoko besar tu, kita pecahkan satu-satu, kita pecah. Kita panggil proses hidrolisis. Lisis pecah, hidro kena ada air, baru dia boleh pecahkan. Itu kalau karbohidrat. Kalau protein, stoko tu besar tu, kompleks tu, kita panggil protein. Terbina daripada unit ringkas dia, asid amino. Kalau ada satu asid amino, kita panggil peptida. Kalau ada dua asid amino, kita panggil dipeptida. Kalau ada banyak asid amino, kita panggil polipeptida. Okey, daripada campur satu, banyak jadi stoko, kondensasi. Daripada stoko, banyak kita pecahkan jadi satu, kita panggil hidrolisis. So, nampak tak? Proses yang sama saja. Okey. Okey, yang ni sama je tadi, macam nota tadi. Okey, so yang ni yang cikgu kata tadi. Awak nampak tak? Asid amino campur asid amino. Kalau awak campur satu nak jadi stoko. Kita panggil proses kondensasi. Nampak? Satu campur satu jadilah stoko, dipeptida, dua. So, kondensasi. Tapi daripada dipeptida, dua, awak nak pecahkan. Daripada dua, awak nak jadi satu. Kita panggil proses
hydrolysis. Maksudnya awak nak pecahkan yang ni kena ada air. Sebab tu dia panggil hydrolysis. Pecah kena ada air. Jadi dipeptida 2 pecahkan dengan kehadiran air dapatlah asid amino. So dipeptida 2 boleh diuraikan melalui proses hydrolysis dengan syarat tambah air. Sebab tu dia guna hydro. Okey, kepentingan protein. Okey, kenapa kita kena makan protein? Kepentingan protein ialah untuk membina sel baru. Sel baru, nak baiki tisu rosak, nak sintesis enzim. Kan tadi cikgu dah tunjukkan dalam badan kita ada apa? Enzim, kita nak bina hormon, kita nak bina antibody, kita nak bina darah. Okey, tu kepentingan protein. Okey, lagi protein ni juga membentuk bahan binaan keratin yang terdapat pada kulit, pada kuku, kolagen pada tulang dan myosin pada tisu otot. Kalau awak ingat lagi, membina tisu saraf, membina otak dan sebagainya. Okay, so itu ialah kepentingan protein. Jadi awak kena ambil protein jugalah selain pada awak ambil karbohidrat. Okay. Okey, seterusnya. Okey. Setiap dipeptida boleh dipecahkan, diuraikan menjadi asid amino melalui proses hydrolysis. Okey, terdapat kira-kira 2 asid amino yang wujud secara semula jadi. Jadi terdapat 20 jenis asid amino. Pelbagai jenis dapat dibentuk daripada 20 jenis asid amino. Yang ni kita tak belajarlah, kita cuma ambil tahu bahawa protein ni ada 20 jenis asid amino. Dan kenapa dia berbeza-beza? Kerana setiap jenis protein berbeza dari segi urutan asid amino dalam rantai polipeptidanya. Okey. Okey, yang ni kita dah baca dah tadi. Okey, kita tengok contoh makanan. Okey, contoh makanan kalau awak tengok di sini ada ikan, okey. Bijirin, ayam, okey. Keju, telur, semuanya mengandungi protein. Dan kalau awak tengok dalam piramid makanan, yang bawah ni ialah karbohidrat, yang kedua ni ialah vitamin, serat pelawas dan garam mineral. Yang ketiga ni barulah protein. Okey. Okey. So kita baca sikit, dia kata penguraian protein. Okey, penguraian ni maksud dia pemecahan protein ataupun pemecahan polipeptida oleh enzim pencernaan memberikan kita tenaga untuk menjalankan aktiviti harian. Jadi bila kita makan protein, nanti enzim tu akan pecah-pecahkan, akan cerna protein yang kita makan untuk beri tenaga. Okey, polipeptida. Polipeptida ni yang banyak tadi, banyak kita panggil polipeptida, akan diuraikan kepada asid amino, dan asid amino itulah yang digunakan untuk membina molekul protein dalam badan. Okey, seterusnya kita pergi kepada praktis formatif 4.3. Nyatakan monomer bagi protein. Tak ada benda. Monomer tu unit ringkas. Jawapan dia asid amino. Nama tindak balas yang membentuk dipeptida, maknanya kalau nak jadi dipeptida 1 campur 1 jadi 2. So proses nak jadi banyak, kondensasi. Ingat, proses nak jadi stokor banyak besar, kondensasi. Okey, nyatakan 2 kepentingan protein. Sebenarnya banyak kan? Jadi kepentingan protein ni ialah untuk membina sel baru, membaiki tisu rosak, mensintesis enzim, mensintesis hormon, mensintesis antibody, mensintesis hemoglobin, apalagi membentuk bahan binaan keratin pada kulit, kuku, kolagen pada tulang dan myosin pada tisu otot. Yang ni cikgu nak, tak nak awak tulis 2. Cikgu nak awak tulis semua. Okey, latih diri awak untuk tulis semua. Okey, soalan 4. Terangkan kesan kekurangan protein dalam diet seseorang terhadap rambut dan kuku. Dia ni diet, jadi dia kurangkan makan protein. So apa jadi pada rambut dan kuku? Kan tadi
kita makan protein ni untuk membina keratin pada rambut dan kuku. Jadi bila awak kurang makan protein, maka rambut tak tumbuhlah. Rambut jadi mudah gugur, rambut tak mahu tumbuh, kuku jadi lembut dan rapuh, mudah patah. Okey, boleh? Okey, so yang ni awak kena tukarkan jadi negatif. Kita makan protein untuk pertumbuhan keratin. Keratin untuk membentuk keratin. Keratin membantu kuku dan rambut tumbuh. Tapi bila kurang makan apa jadi? Rambut jadi gugur, jadi rosak, kuku lembut dan rapuh. Okey. Ini ialah struktur protein . Yang ni walaupun cikgu tengok dalam silibus tu tak ada, cikgu takut ada ditanya . Okey, kita tengok struktur protein. Protein ni dia ada 4 struktur, 4 aras. Okey, protein ni ada 4 aras struktur yang berbeza, iaitu struktur pertama kita panggil struktur primer. Yang ni cikgu nak sebab dalam buku tak ada, so cikgu nak awak salin dalam file nota. Okey, struktur primer, struktur yang pertama, struktur primer. Kemudian yang kedua ni kita panggil struktur sekunder. Okey, struktur sekunder ni struktur kedua. Kemudian yang ketiga kita panggil struktur tertier. Okey, tertier ni yang ketiga. Dan struktur yang keempat kita panggil struktur quaterner. Okey, struktur quaterner. So, kita tengok balik struktur primer, struktur sekunder, struktur tertier, struktur quaterner. Keempat . Okey, sekejap . Okey, so kita tengok yang pertama. Apa itu struktur primer? Struktur primer ni struktur pertama. Okey, struktur primer ni dia dalam bentuk turutan linear. Awak tahu turutan linear, awak belajar kan garis linear, straight. Cikgu walaupun dia gelolek-gelolek macam rantai ni, ya, turutan dia satu garis lurus. Okey, satu garis lurus. Turutan linear yang terdiri dari amino. So yang bulat-bulat ni asid amino, asid amino, asid amino, asid amino. Dalam satu rantai, bila polipeptida, maksud cikgu struktur pertama, struktur primer ni ialah dia dalam bentuk turutan linear. Okey, turutan linear, satu garis lurus. Ada apa? Ada asid amino. Asid amino banyak-banyak jadi rantai polipeptida. So, nampak tak? Satu je. Okey, satu turutan linear. Okey, yang kedua, struktur sekunder. Bila struktur sekunder, struktur dua, maka dia ada dua. Okey, dia ada dua struktur dia. Okey, iaitu yang pertama, pintalan dan lipatan. Okey, yang ni kita panggil pintalan. Yang ni, this one ni pintalan. Satu bentuk pintalan. Bentuk yang kedua, bentuk lipatan. So ini adalah bentuk pintalan. Kenapa cikgu pintalan? Sebab dia pintal macam ni. Okey. Kalau yang kedua tu bentuk lipatan. Lipat. Bentuk dia macam tu. Okey. So bentuk yang pintal ni membentuk helix. Helix. Okey, kita panggil helix. Lingkaran berpilin. Kita panggil helix. Jadi helix ni, nampak? Alpha helix kita panggil sebab dia berpilin, berpintal-pintal ni kita panggil alpha helix. Jadi dia ni kita boleh tengok contoh pada keratin. Cara nak ingat, okey, cara cikgu ajar pelajar cikgu, cara nak ingat ialah bila berpintal, ni kan dia berkerinting-kerinting ni. Kerinting-kerinting keratin. Keratin yang ada pada rambut. Maksud cikgu kalau soalan tanya, apakah contoh? Okey, contoh alpha helix, struktur sekunder boleh dilihat pada apa? Pada keratin yang terdapat pada rambut. Awak ingat kerinting-kerinting. Bentuk dia kan macam kerinting ni. Kerinting. So kerinting keratin yang ada pada rambut. Okey, yang kedua kalau struktur berlipat macam ni, okey, berlipat macam ni ke, kita panggil dia apa ni? Beta kepingan berlisu beta. Okey, kepingan berlisu beta. Cikgu tulis kepingan
Cikgu nak tulis di situ tak muat kepingan berlisu beta. Huruf beta ni, kepingan berlisu beta. Jadi bentuk dia berlipat-lipat, sawak ingat macam ni. Oh, nak lipat apa? Lipat kain. Kain apa? Kain sutera. Oh, jadi kain sutera ni berasal daripada protein. Terbentuk daripada protein. Protein jenis apa? Struktur sekunder. Okey, kepingan berlisu beta. Okey, seterusnya struktur tertia. Struktur tertia ni ialah cara rantai helix berlipat untuk membentuk satu protein globul yang padat dan berbentuk 3 dimensi. Bentuk tertia dikekalkan oleh ikatan ion, ikatan disulfida dan ikatan hidrogen yang terbentuk antara asid amino pada rantai polipeptida. Okey. Kalau struktur tertia ni dia gabung. Dia gabung apa cikgu? Dia gabung berpilin tadi yang alpha helix tadi. Berpilin lipat. Berpilin lipat. Berpilin lipat. Dia gabung dua tadi. Dia gabung alpha helix berpilin tadi dengan berlisu beta lipat tadi. Jadi berpilin lipat, berpilin lipat, berpilin lipat. Jadi bila dia bergabung, maka dia akan jadi stoko. Stoko tu kita panggil protein globul. Dia akan jadi stoko. Kita nampak macam besar. Iaitu protein globul yang padat dan berbentuk 3 dimensi. Dan di antara ni, di antara celah-celah dia ni akan ada ikatan ion, ikatan disulfida dan ikatan hidrogen. Apa cikgu dia kena ada ikatan ni? Ialah nampak dah, dia nak ikat, dia nak sambung. Lepas tu berpilin, lepas tu berlipat lagi, sambung lagi, berlipat lagi. Jadi dia nak sambung tu dia akan ada ikatan ion, ikatan disulfida dan ikatan hidrogen. Jadi contoh untuk struktur tertia ni ialah hormon, antibody, enzim, protein plasma. Kalau soalan tanya, hormon ni contoh struktur aras berapa? Struktur tertia. Okey, jelas hormon, antibody, enzim, protein plasma. Okey, dan akhir sekali struktur kuaterner. Struktur kuaterner ni struktur yang keempat dah. Okey, struktur yang keempat. Okey, merujuk kepada gabungan dua atau lebih rantaian polipeptida berstruktur tertia yang bergabung untuk membentuk satu molekul protein yang kompleks dan besar. Okey, untuk struktur kuaterner ni dia lagi besar, lagi tebal. Apa cikgu? Sebab dia ada 2 atau 3 berpilin, bergabung dengan 2 atau 3 berlipat, gabung lagi dengan 2 atau 3. Maksud cikgu tadi satu kan? Struktur tertia tadi, satu berlisu gabung dengan satu berpilin, satu dia bergabung. Yang ni ada 2, 3. Contoh berlipat, ada 2, 3, berlipat. Gabung dengan berpilin. So awak nampak dia jadi tebal. Maka jadilah protein yang kompleks dan besar. So contoh dia ada pada hemoglobin yang ada pada sel darah merah. Contoh dia ada pada hemoglobin sel darah merah. Okey. Seterusnya. Okey, kita tengok sikit lah soalan-soalan macam ni Dalam keadaan apakah protein boleh dioksidakan untuk membekalkan tenaga? Awak kata, bukankah karbohidrat untuk membekalkan tenaga? So soalan ni tanya, dalam keadaan apa protein yang kita makan juga boleh dibakar untuk membekalkan tenaga? Awak jangan ingat karbohidrat sahaja untuk membekalkan tenaga. Protein pun boleh. Okey, so dalam keadaan apa? Dalam keadaan bila kita dah kehabisan karbohidrat. Maksud cikgu, katakan contoh awak ni terperangkap dalam runtuhan ke, awak ni berada di sebuah pulau, kehabisan makanan ke, mula-mula badan kita akan tukarkan karbohidrat yang ada pada badan awak. Apa dia karbohidrat? Glycogen yang ada pada badan awak sebagai simpanan untuk jadi tenaga. Lepas tu tak ada juga makanan, habis dah glycogen yang ada di badan awak, habis dah, tukar dah jadi tenaga, habis dah glycogen. Sudah habis dah glycogen, tak boleh nak tukar dah. So dia akan ambil protein-protein yang ada pada badan awak.
dan dia akan tukar jadi tenaga. Habis juga protein, barulah dia ambil lipid. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan lah kepada soalan. Rajah 2.1 menunjukkan pembentukan satu molekul protein. Okay, pembentukan satu molekul protein. Kenapa cik kata protein? Sebab dia tunjuk ni, asid amino 1 campur asid amino 2 dapat molekul Y melalui proses Q. Apakah X dan Y? So X dengan Y, X. Kan tadi cik kata dah dia terikat oleh ikatan peptida. So bila 1 campur 1 jadilah Y. Y ni ialah dipeptida. Sebab 1 campur 1 dipeptida. Okey, ada pelajar tanya, cikgu main mana ikatan peptida? Okey ni, ada nota ni. Semua protein terdiri daripada satu atau lebih polimer yang dikenali sebagai polipeptida. Kalau satu, peptida. Kalau dua, dipeptida. Kalau banyak, polipeptida. Okey, setiap polipeptida dibina daripada monomer asid amino. Maknanya kalau nak jadi polipeptida ke dipeptida ke, ia mesti terdiri daripada asid amino. Dipeptida dua dipeptida terbentuk apabila dua molekul asid amino dirangkai bersama oleh ikatan peptida. So dia ada ikatan tengah-tengah tu kita panggil ikatan peptida. Okey, tuliskan persamaan perkataan. Okey, persamaan perkataan ni maksudnya awak kena eja lah. So awak nampak dah asid amino tambah asid amino. Okey, atas kena tulis kondensasi nak jadi apa? Nak jadi stokor dipeptida campur air. Okey, kemudian buat je anak panah ke sana sebab dipeptida 2 boleh pecah jadi satu-satu melalui proses hidrolisis. Awak buat je. Tulis dengan perkataan. Sebab tu dipanggil persamaan perkataan. Okey, seterusnya. Rajah 2.2 menunjukkan seorang remaja berambut kerinting, berambut kerinting sedang menggunakan sejenis alat pelurus rambut dalam teknik rebonding. Soalan ni sebenarnya soalan idea daripada soalan cikgu tetapi dibuat oleh orang lain lah. Cikgu bagi idea saja. Soalan ni soalan Teraya Kelantan. Tak silap 18 ke? Macam itulah. Ni soalan Teraya Kelantan deh. Okey, Rajah 2.2 menunjukkan seorang remaja. Dia berambut kerinting dan dia sedang menggunakan sejenis alat pelurus rambut. Dia nak luruskan rambut. So awak tahulah kan bila nak lurus rambut kerinting, kita panggil teknik rebonding. Namun penggunaan alat tersebut secara kerap dan berterusan boleh menyebabkan rambut menjadi tidak kuat dan mudah putus. Terangkan mengapa berlaku sedemikian. Soalan ni soalan kebat. Okey, cikgu nak soalan-soalan yang cikgu bincangkan tadi yang tak ada dalam buku kena salin Okey, so yang pertama, kita kena fikir dulu alat pelurus rambut. Apa alat pelurus rambut ni? So alat pelurus rambut ni dia menggunakan tenaga elektrik yang bersuhu tinggi. Tujuannya untuk memanaskan alat. Oh, kita kena terang dulu lah cikgu. Ya, sebab apa alat pelurus rambut ni? Jadi alat pelurus rambut ni dia menggunakan tenaga elektrik. Kenapa dia nak guna tenaga elektrik? Sebab dia nak panaskan alat tu menjadi suhu tinggi. Jadi bila awak guna pada rambut awak ingat kan rambut kita ni keratin. Ingat tak dia? Kerinting, keratin, struktur aras kedua kan. So bila awak guna, dia akan putus ikatan dia. Ikatan apa? Kan cikgu kata tadi ada ikatan hidrogen. Jadi dia akan memutuskan ikatan hidrogen antara keratin tu. Bukan antara keratin, antara asid amino tu. Okey. Jadi dia akan putuskan ikatan hidrogen menyebabkan struktur sekunder. Kan keratin dalam struktur sekunder helix alpha kan? Dia berpilih-pilih tadi. Okay, jadi dia akan menyebabkan struktur sekunder protein iaitu helix alpha jadi berubah. Jadi dia bila dah putus, yang berpilih ni dia akan jadi straight. Dia dah putus dah. Okey, maka bentuk yang terhasil adalah rambut yang lurus dan bila dia lurus, dan awak guna sepanjang masa pula, daripada lurus dia mudah putus dan dia tak kuat.
Okay, jelas soalan ni soalan kebat Okey, seterusnya lagi banyak soalan protein ni. Rajah 3.4 menunjukkan dua jenis makanan dalam kelas protein yang berbeza. Okey, kalau tengok sini, ada kacang hijau, ada ayam goreng. Nyatakan kelas protein bagi setiap makanan tersebut. Okey, so untuk pengetahuan awak, kalau sayur-sayuran, tumbuhan kita panggil dia protein kelas kedua. Ikutlah dia nak bagi apa-apa, asalkan tumbuhan, kita panggil dia jenis protein kelas kedua. Kalau protein haiwan, ikutlah ikan ke apa, asalkan haiwan, kita panggil protein kelas pertama. So kita dah nyatakan, dah jawab dah, nyatakan. Okey, kemudian kita kena terangkan. Kenapa tumbuhan tu protein kelas kedua? Sebab tidak mengandungi semua asid amino perlu, dan untuk haiwan mengandungi semua asid amino perlu. Cikgu, apa asid amino perlu dengan asid amino tak perlu? Okey. Asid amino perlu ni ialah yang badan kita perlukan. Asid amino perlu maknanya perlu, badan kita perlu makan. Badan kita perlu asid amino itu. So, jadi asid amino perlu ni semua ada dalam protein haiwan. Sebab itulah haiwan menjadi protein kelas pertama. Kalau tumbuhan, dia panggil tidak mengandungi semua asid amino perlu. Ada sikit je asid amino perlu. Maka jadilah dia protein kelas kedua. Okey, soalan yang kedua. Di dalam ileum, protein akan dicerna kepada asid amino. Tuliskan persamaan. Yang ni kita akan belajar nanti. Cuma awak salin je lah. Peptida campur air. Okey, peptida campur air akan dicerna oleh erepsin. Maka jadilah asid amino. Yang ni cikgu tak perlu terangkan. Sebab nanti kita akan masuk detail dalam bab seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada lipid. Okey, last topic. Okey, lipid. Lipid merupakan sebatian hidrofobik. Apa cikgu hidrofobik? Airfobik, tak suka. So lipid ni adalah sebatian tak suka air. Dia memang tak boleh niat dengan air. Yang wujud secara semula jadi dalam tisu tumbuhan dan haiwan. Lipid dia sama dengan karbohidrat. Kenapa? Sebab dia ada unsur CHO. Kalau protein tadi CHON. Kalau lipid CHO. Tetapi dia berbeza dengan karbohidrat sebab dia bukan nisbah 1:1. Sebaliknya lebih besar. Berapa cikgu lebih besar? Mungkin 6, 12, 6 ke? Itu tak pasti. Okey? Okey, jadi bukan tak pasti, maksudnya dia ada cara ni dia. Okey, jadi kalau karbohidrat CHO, tetapi nisbah dia 1:1. 1:2:1. Kalau lipid dia lebih besar. So yang ni kita tak belajar lah untuk Form 4 ni, kita akan belajar nanti universiti. Okay, jadi lipid CHO juga, CHO, tetapi nisbah dia lebih besar. Okay, lipid dia kan hidrofobik. So bila hidrofobik tak suka air, jadi lipid dia tidak larut dalam air. Tetapi larut dalam larutan organik seperti alkohol, ether dan kloroform. Okay, jenis lipid ialah lemak. Awak kata, jadi lemak ni bukan lipid. Tak, lemak ni di dalam lipid. Okey. Lipid, contoh lipid ialah lemak, lilin, fosfolipid dan steroid. Cikgu rasa lemak, lilin, fosfolipid awak dah dengar. Steroid je awak tak kenal. Okey. Okey, so kita pergi kepada lemak dulu. So yang ni cikgu dah sentuh tadi Okey, lemak dan minyak. Okey, lemak dan minyak. Dua-dua ni adalah lipid ialah triglycerida. Triglycerida ialah sejenis ester yang terbentuk melalui kondensasi. Jadi triglycerida ni stokor. Terbentuk daripada pembentukan satu molekul glycerol, campur dengan 3 molekul asid lemak. Maka jadilah stokor. Stokor ni lah cikgu panggil triglycerida. Awak faham ke? Maknanya dia ni terbentuk daripada proses kondensasi. Ingat, kondensasi ni nak jadi besar, nak jadi stokor, nak jadi kompleks, triglycerida. Jadi dia terbentuk daripada satu molekul glycerol dan 3 molekul asid lemak. Triglycerida, stokor ni pula, triglycerida boleh dihidrolisis, boleh dipecahkan
awak boleh nak pecah balik. Menjadi apa? Menjadi asid lemak dan glycerol melalui proses hidrolisis. Oh, maknanya dia boleh jadi stokor, dia boleh pecah balik. Stokor kondensasi, pecah balik kita panggil hidrolisis. Okey, glycerol ialah sejenis alkohol 3 karbon yang mengandungi 3 kumpulan hidroksil OH. Okey. Ya, lepas ni kita akan tengok dah apa yang cikgu maksudkan tadi. Okey, ini ialah jenis-jenis lipid lah, jenis-jenis lipid, minyak. Minyak ni dia tak semestinya minyak yang kita guna untuk masak, minyak avocado, minyak dalam sayuran, minyak bijirin, minyak dalam ikan. Kan kita pernah dengar minyak apa? Minyak sapi lah dan sebagainya. Itu adalah lipid lah. Okey, santan pun adalah lipid. Butter, mentega pun adalah lipid. Ni cikgu dia cocok ke apa ni? Ini dia cocok steroid. Steroid pun lipid juga. Okey. Okey, yang ni cikgu kata tadi. So, nampak tak? 1 molekul glycerol, 3 molekul asid lemak. Memang awak wajib tulis 1 glycerol campur 3 asid lemak. Proses kondensasi jadi stokor trigliserida. Okay, jadi stokor trigliserida. Oh, kena ingat ni lukisan dia ni. 1 campur 3 ni bukan sperma dah, ni 3 asid lemak. Okay, kemudian bila cantum jadi macam ni, jadi trigliserida melalui proses kondensasi stokor. Yang ni trigliserida awak boleh pecahkan balik. Pecahkan balik mesti melalui proses hidrolisis. Maka jadilah 1 dan 3 asid lemak tadi. Okay, dan wajib bila hidrolisis ni dia kena campur air di belakang sebab awak nak pecah balik. Okay. Kemudian kita ada 2 jenis asid lemak. Dia kata terdapat 2 jenis asid lemak iaitu asid lemak tepu dan asid lemak tak tepu. Apa maksud tepu? Tepu ni maksud dia penuh. Cikgu, saya dah tepu hari ni. Bol lah cikgu ngajarnya, bayarnya saya tepu dah. Maksudnya cikgu bol lah saya penuh dah hari ni. Otak saya penuh dah, saya tak boleh terima dah. Tu maksud dia tepu. Jadi ada 2 jenis asid lemak iaitu asid lemak tepu. Asid lemak banyak dengan asid lemak tak banyak. Asid lemak tak tepu. Okey, kita nak tengok apa maksud asid lemak tepu dan asid lemak tak tepu. Okey, persamaan dia dulu. Bila disebut perbandingan, kita kena beri persamaan. Okey, jadi asid lemak tepu ke, tak tepu ke, dia ni adalah lemak lah, lipid lah. Jadi bila lipid, cu. Apa cikgu cu? Sebab dia ni lipid. Dia terdiri daripada lipid. Cuma dia ada beza. Ni lemak tak tepu. Ni lemak tepu. So dia terdiri daripada unsur cu. Bond hidrogen, oksigen. Yang kedua mempunyai glycerol dan asid lemak. Kalau cikgu buat macam ni. 1 glycerol dan 3 asid lemak. Sebab dia lipid kan, dia tidak berkutub lah. Kalau air, dia berkutub. Okey, ni beza dia. Kenapa dia panggil asid lemak tepu dan asid lemak tak tepu? Okey, asid lemak banyak. Okey, asid lemak hanya mempunyai ikatan tunggal antara karbon. Kalau tak tepu, okey, kalau asid lemak mempunyai sekurang-kurangnya 1 ikatan ganda 2 antara karbon. Okey, kita tengok dulu. Ni yang cikgu kata tadi. Kenapa asid lemak ni dia ada ikatan tunggal? Nampak ni ikatan tunggal. Kalau yang ni, ni ikatan ganda 2. Kalau lemak tepu, lemak penuh, dia ada ikatan tunggal. 1 ikatan. Tu nampak tak? Ni ikatan tunggal. Kalau lemak tak tepu, dia ada ikatan ganda 2. Ada 2 ke tu? Okey. So apa maksud ikatan tunggal? Apa maksud ikatan ganda 2? Okey. Kalau ikatan tunggal, maksud dia tidak membentuk ikatan kimia dengan atom hidrogen tambahan kerana semua ikatan antara atom karbon tepu. Maksud dia ada 1 ikatan je. Dan semua ni dah penuh. Nampak tak? Ni ikatan ni dah penuh. Ada C, ada C. Semua ni, tengok 1 ikatan penuh belakang. Penuh. Cuba tengok penuh. Penuh tu maksud dia. Tak boleh dah nah. Tak ada orang dah boleh mari duduk. Macam awak lah. Ada 16 kerusi dalam kelas. 16 kerusi semua penuh.
Ada pelajar baru nak masuk, tak boleh. Orang kata penuh, tepu, tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab semua ikatan sudah penuh. Faham dah? Sebab tu dia jadi lemak tepu. Okey, kalau asid lemak tak tepu, ikat masih boleh atom hidrogen bahan kerana atom karbon tidak tepu. Okey, cuba tengok. Yang ni penuh, yang ni penuh, yang ni penuh, yang ni penuh. Yang ni penuh, yang ni penuh, yang ni penuh, yang ni penuh. Tapi dia ni tak penuh. Ada nampak tak ni? Ni boleh lagi ni. Yang ni boleh lagi. Nampak? Yang ni boleh lagi, yang ni boleh lagi. Maknanya bila dia ikatan ganda dua, maknanya dia masih ada tempat kosong. Contoh macam ni, dalam kelas awak ada 18 kerusi. 18 kerusi. 16-nya budak dah duduk. 16 murid dah duduk. So ada pelajar baru masuk. Boleh tak kita nak terima? Boleh lah sebab ada 2 lagi lebih kerusi. So maknanya kalau ada ikatan ganda 2, ikatan ganda 2 tu masih boleh terima. Sebab yang lain memang dah penuh. Tapi sebab dia ada ikatan ganda 2, maknanya ada 2 kosong lagi. Jadi maknanya dia boleh terima lagi mana-mana atom. So maknanya dia ni tak tepu, tak penuh. Okay, jelas Okay, kita sambung lagi. Okay, beza lagi ikatan lemak tepu dengan lemak tak tepu ni ialah yang ni dah. Okay, yang ni dah beres. Okay, kalau asid lemak tepu, banyak lemak, dia didapat bentuk pepejal pada suhu bilik. Kalau suhu bilik macam ni suhu bilik ni kita panggil ni suhu sekarang ni suhu bilik. Dia akan berbentuk pepejal. Contoh mentega. Mentega, awak tengok mentega mak awak beli memang dalam bentuk pepejal. Okay, lemak haiwan, mak awak buat sup. Mak awak buat sup. Panas ni memanglah nampak dia bersebati dengan ni kan buat sup daging. Tapi bila awak biarkan sejuk pada suhu bilik, dia jadi toko. Lepas tu mak awak kata, tu toko dia tu panas balik. Bila panas balik dia jadi hancur balik, cair balik. Okay, so ingat asid lemak tepu penuh ni, dia berbentuk pepejal pada suhu bilik. Contoh mentega, lemak haiwan. Okay, lemak haiwan, sup. Awak ingat macam tu. Okay, kalau asid lemak tak tepu, dia dapat cecair pada suhu bilik. Dia walaupun kita biar pada suhu bilik, dia masih bentuk cecair. Minyak ikan dalam bentuk cecair. Okay, jelas Okay, seterusnya. Beza antara margarin dan mentega. So, ini tugasan awak. Ini ialah tugasan awak yang awak nak kena buat. Cikgu nak awak cari apakah beza antara margarin dan mentega. So tadi awak dah dapat kan, cikgu kata mentega ni asid lemak tepu. So yang ni mestilah asid lemak tak tepu. So awak, ini tugasan awak, okay? Buat dalam bentuk jadual. Okay, cikgu nak beza je. Cikgu tak nak persamaan, cikgu nak beza. Okay. Lagi, okay, ni ialah contoh-contoh lemak tadi kan, bukan lemak, contoh-contoh lipid. So, satu lilin, okay, lilin mengandungi satu molekul lemak dan bersifat kalis air. Lilin kan, dia kan sifat kalis air. Okay, lagi fosfolipid. Fosfolipid awak dah belajar, merupakan utama membran plasma dan terdiri daripada satu molekul glycerin bergabung dengan 2 molekul asid lemak dan 1 kumpulan fosfat. Ingat fosfolipid yang ni. Ni fosfolipid ni, iaitu kepala bersifat hidrofilik. Ni ekor bersifat hidrofobik yang membentuk membran plasma. Tu adalah fosfolipid dah tu. Okey, steroid. Steroid ialah sebab lipid yang tidak mengandungi asid lemak. Okey, steroid. So contoh steroid ialah kolesterol, hormon lelaki. Kolesterol tu adalah tadi cikgu dia cocok steroid. Yes, dia cocok kolesterol sebab dia nak besarkan otot-otot dia. Okey, otot-otot dia. Okey, kita tengok dunia biologi kita, dia kata lemak tepu tidak baik. Sebab apa cikgu tidak baik? Lemak tepu, banyak lemak. Tidak baik untuk kesihatan kerana boleh meningkatkan paras kolesterol di dalam darah. Sebab dia kan lemak, so dia meningkatkan, lemak jugalah meningkatkan kolesterol dalam darah. Dalam bentuk lipoprotein ketumpatan rendah, LDL. So LDL ni jahat, ingat gitu. Dia adalah lemak jahat, LDL. Okay, lipoprotein ketumpatan rendah.
Hal ini boleh meningkatkan risiko serangan jantung. Lemak tepung juga boleh meningkatkan risiko penyakit diabetes, kencing manis. Okey, seterusnya kepentingan lipid. Walaupun lipid ni kita kata teruk gitu, lipid ni menyebabkan serangan jantung lah. Tetapi ada kepentingan dia juga. Okey, lemak berfungsi tenaga bagi haiwan. Selain itu, lemak juga berfungsi sebagai pelapik organ-organ dalaman serta sebagai penebat haba. So ada 3, 1 simpanan tenaga, kedua untuk pelapik lindung organ-organ, yang ketiga penebat haba. Penebat haba. Lilin kutikel yang menutupi epidermis daun. Kan ni daun. Awak nampak tak kalau sinaran matahari kena pada daun, kita nampak dia macam berkilau-kilau. Sebab apa dia nampak macam bersinar-sinar? Sebab bersinar lilin. So lilin ni dia ni terdapat pada kutikel. Kutikel ni atas lapisan daun ni lah. Yang menutupkan oleh kulit kita. Satu dia ada pada daun, yang kedua ni. Ni, sebum kita kan merembeskan dia ada pada sebum yang dirembeskan oleh kulit kita. Sebab tu kita rasa bila kita kulit muka kita berminyak, kita rasa berminyak itu, itu ialah lilin lah tu. Sebum lah, okey, yang membentuk sebum. Fungsi glykolipid memastikan kestabilan membran plasma. Ingat, belajar juga ada glykolipid yang duduk celah-celah, yang duduk di atas membran plasma. Fungsi memastikan kestabilan, membantu dalam proses pengenalpastian sel. Kolesterol pula penting untuk sintesis hormon steroid. Okey. So ini contoh lilin lah. Okey, nampak lilin. Lilin nampak bersinar-sinar ke ni sebab ada lilin. Ni lilin biasa, ni lilin yang orang guna untuk buat ni. Ni lilin yang untuk guna untuk buat wax ni. Untuk ni untuk ni cabut bulu. Ya belakang tu, lilin lah tu. Okey, lagi ni fosfolipid kita dah belajar kan. Hydrophobic. So ini hydrophilic. Pun jenis lipid lah ni. Ni steroid yang cikgu kata tadi. Steroid tidak mengandungi asid lemak. Contoh steroid ialah kolesterol, testosteron, hormon lelaki dan progesteron, hormon perempuan. So nampak tak biasanya orang yang masuk pertandingan bina badan dia akan cocok steroid lah. Untuk apa? Nampak? Ni untuk biasa, tapi bila cocok, bila suntik steroid, dia suntik steroid ni ada kolesterol, so nampak jadi besar otot dia. Okey, so ini ialah tentang steroid sikit. Okey, dia kata kian meluas penggunaannya kerana ubat ini sering diambil untuk meningkatkan prestasi dan juga stamina. Pada tahun yang sama, para saintis maksudnya steroid buatan, buatan juga iaitu peningkatan pertumbuhan otot secara mendadak dan pada haiwan dimakmal. Okey, dia dah uji dah. Kalau cocok steroid jadi apa? Jadi gemuk, jadi besar otot-otot. Okey, jadi steroid anabolik di kalangan atlet bina badan dan terusnya oleh atlet-atlet dalam bidang sukan yang lain. Dia salah guna pula law ni. Tidak dapat dinafikan bahawa sebahagian besar sudah asyik menggunakan steroid jenis anabolik kerana penggunaannya yang tinggi. Kita tengok dalam Facebook, Shopee, orang jual lah ni. Jual steroid memang untuk orang yang nak badan tokor tu. Sebenarnya bahaya sebenarnya deh. Okey, dia kata ni, sebahagian besar daripada mereka tidak menyedari tentang kesan sampingan, apatah lagi tanpa terlebih dahulu mendapatkan nasihat doktor atau pakar. Okey, so apa kesan dia cikgu? Penggunaan steroid mengakibatkan kerosakan ginjal kerana fungsi ginjal adalah untuk menapis dan menyingkirkan produk sampingan daripada badan, termasuk steroid yang mana sebahagian disingkirkan melalui air kencing. Awak dah ambil steroid, makan steroid, cocok steroid. Jadi buah pinggang kita, ginjal kita terpaksa
menyingkirkan produk tu sebab dia ada toksin, dia ada berlebihan dadah, so kena buang. Jadi bila ginjal ni terpaksa bekerja, maka lama-lama jadi rosak. Lagi, steroid juga meningkatkan risiko pembekuan darah. Sebab apa? Sebab steroid ni ada kolesterol. Pembekuan darah akan menyebabkan perjalanan darah terganggu, merosakkan otot jantung. Akibatnya jantung tidak dapat mengepam darah secara berkesan. Sebab tu kalau kadang-kadang tu ada kematian secara tiba-tiba. Bila doktor cek, rupanya dia ambil steroid. Okey, kepentingan lipid sekejap Kepentingan lipid sebagai simpanan tenaga, melindungi organ dalaman, penebat haba, lilin untuk tutup permukaan epidermis daun, sebum yang dirembeskan oleh kulit kita, glycolipid untuk kestabilan membran plasma, kolesterol untuk sintesis hormon steroid. Yang ni kita dah tengok buku teks tadi. Okey, dan seterusnya praktis formatif. Kan unsur-unsur yang terdapat dalam lipid. Show hidrogen, oksigen. Okey, dan ada sesetengah lipid ni ada fosforus dan nitrogen. Senaraikan jenis-jenis lipid, lemak, fosfolipid, steroid. Okey, berikan pendapat anda mengenai pengambilan sintetik untuk membina badan. Walaupun steroid sintetik boleh membantu membina otot badan, namun pengambilan steroid berlebihan boleh membawa kesan sampingan iaitu meningkatkan tekanan darah, menyebabkan masalah kesuburan dan risiko mendapat stroke. Oleh itu, pengambilan steroid sintetik atau anabolik harus dielakkan. Tak perlu ambil lah. Senang cakap, kesimpulan dia tak perlu ambil. Okey, yang ni awak kena salin Rajah 2.2 menunjukkan dua jenis makanan, minyak kelapa dan minyak bunga matahari. Awak tengok, bagi minyak. Macam mana saya nak buat ni cikgu? Awak tengok macam ni, kalau minyak daripada tumbuhan. Minyak coconut oil, minyak kelapa dari tumbuhan. Yang ni dia bagi minyak daripada bunga matahari. So tadi cikgu dah bagi kan santan, contoh macam santan. Santan tu kelapa. So santan kelapa kan minyak lemak tepu. Jadi awak nampak tak? Walaupun dia bagi gambar minyak, tapi santan tadi cikgu kata dah, santan tadi lemak tepu. So minyak kelapa lemak tepu. Minyak bunga matahari lemak tak tepu. Minyak kelapa bila lemak tepu, dia ada ikatan tunggal. Kalau bunga matahari ikatan ganda dua. Kenapa dia jadi ikatan tunggal? Sebab bilangan atom hidrogen dia maksimum. Dia dah tak boleh nak bergabung dengan. Ikatan ni semua penuh. Okey. Kalau yang ni ikatan ganda dua masih boleh bergabung sebab ikatan dia tak penuh. Dia ganda dua, ada kosong lagi. Okey, lepas tu minyak kelapa, lemak tepu ni takat lebur dia tinggi. Kita kena panaskan tu baru dia hancur. Kalau lemak tak tepu, api sikit je. Kita panaskan sikit je. Dia dah takat lebur rendah. Sebab tu kalau awak memasak menggunakan lemak tak tepu, menggunakan minyak sayuran, awak tak boleh goreng lama kena goreng sekejap je. Okey, dan bila lemak tepu, kandungan kolesterol tinggi, kandungan LDL tinggi. Kalau lemak tak tepu, minyak bunga matahari, kandungan kolesterol rendah dan dia tak ada HDL yang tinggi. Okey, so kita berhenti di sini. Jadi nanti cikgu akan hantar slide untuk awak salin mana-mana latihan yang tak ada dalam buku. Okey, so kita jumpa hari Selasa untuk tajuk asid nukleik dan seterusnya hari Khamis awak kena buat. Okey, hari Rabu tu you study, awak baca balik bab 4 dan cikgu akan beri latihan Google Form. Okey, Assalamualaikum.